Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sahabat semua kerana sekali lagi memilih untuk bersama dengan saya, Hasrizal, di dalam Travelog Tarbiyah kita pada kali ini. Apa khabar? Saya doakan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat belaka. Pada kali ini saya nak kongsikan satu cerita daripada petikan travelog saya yang bertajuk Di Hamparan Shamrock Ku Seru Namamu yang diterbitkan oleh Jejak Tarbiyah. Di dalam buku ini pada muka surat 169 saya ada kongsikan cerita tentang pengalaman saya berbahasa Inggeris. Ketika itu saya baru sahaja menyelesaikan pembelajaran di Universiti Muqtah Jordan dan memulakan tugasan saya sebagai Minister of Religion di Belfast Islamic Centre, Northern Ireland pada tahun 2001. Berpindah daripada dunia Arab ke dunia berbahasa Inggeris adalah sesuatu yang sangat mencabar. Tambah mencabar lagi, saya berada di tempat yang mana bahasa Inggerisnya adalah bahasa Inggeris dengan logat Irish Utara. Oh, well, it's not just as bad as it was back then, but sure, Lebih-lebih lagi lah mencabarnya. Tapi ketika itu saya tidak ada peluang untuk teragak-agak tidak menggunakan bahasa Inggeris kerana saya perlu bertugas dan melakukan apa yang perlu dilakukan pada masa tersebut. Tugas saya bukan hanya pada mengimamkan solat, tetapi saya perlu berinteraksi setiap hari dengan rakan setugas di pejabat, dengan jemaah di masjid, begitu juga dengan tetamu-tetamu termasuk wartawan yang datang ke masjid untuk bertanya pelbagai soalan yang sangat mencabar, bukan hanya mencabar dari segi ilmu dan pengalaman, tetapi juga kemampuan saya untuk mengungkapkannya di dalam bahasa Inggeris yang betul atau sekurang-kurangnya bahasa Inggeris yang difahami. Banyaklah pengalaman yang terjadi pada ketika itu. Sebelumnya saya pernah berada di London seketika. Itu pengalaman pertama nak mengajar tajwid dalam bahasa Inggeris. Macam mana? Ya, adakah saya nak mengajar hukum nun mati dengan menyebut nun mati itu sebagai dead nun? Memang itulah yang saya guna pada masa tersebut, sehingga anak anda yang belajar dengan saya itu tanya kepada saya, what's the cause of death? Kan, apa punca kematian nun tu? Bingung dibuatnya pada masa tersebut. Tetapi kita terus belajar daripada semasa ke semasa. Begitu juga saya pernah berdepan dengan kejadian yang sangat memalukan. Dalam satu khutbah Jumaat, saya nak menyebut perkataan cement merujuk kepada bahan yang digunakan untuk membina bangunan, tetapi saya telah menyebut semen, ya, sehingga ketawa. Dalam khutbah Jumaat tu satu benda yang pelik lah, orang gelak-gelak dalam khutbah Jumaat kan. Tapi itulah pengalaman yang pernah berlaku. Hasil daripada bertutur bahasa Inggeris saya tidaklah menjadi bahasa Inggeris Shakespeare, tetapi cukuplah sebagai alat untuk saya berkomunikasi. Orang cakap saya faham, saya cakap orang faham, dan itu sudah cukup baik. Tetapi pada sikap kita menghormati bahasa, kita perlu berusaha sendiri daripada semasa ke semasa untuk memperbaiki, dan jika berlaku kesilapan, kita terbuka kepada pembetulan. Namun kita harus ingat bahawa bahasa adalah merupakan alat komunikasi. Bahasa bukan tanda aras kepada kebijaksanaan, kehebatan seseorang, kerana bahasa hanya merupakan bahasa. Justru kita tidak harus memandang rendah kepada orang yang berbahasa Inggeris dalam bentuk yang tidak sempurna. Sebaliknya, menyokong dan memberikan galakan untuk dia terus menggunakan. Kita tidak ada cara yang lebih baik untuk meningkatkan kualiti bahasa apa sahaja yang kita ungkapkan, melainkan dengan menggunakannya. Kita juga harus ingat, kalau sekiranya seseorang itu bukan native bagi bahasa tersebut, dia mempunyai bahasa ibunda lain selain daripada bahasa berkenaan. Artinya, sekurang-kurangnya dia itu boleh ada dua bahasa. Kita ada berapa bahasa? Berapa bahasakah yang telah anda tuturkan? Lebih banyak kita belajar bahasa, lebih banyak pintu ilmu, pintu pengalaman, pintu persahabatan yang boleh kita buka. Dan kita tidak boleh melakukannya dengan mentaliti mengejek-ngejek ataupun memandang rendah kepada orang lain disebabkan oleh kelemahan berbahasa yang ada pada seseorang. Jadi marilah kita memperbaiki pemikiran kita dan mengangkat bahasa bermula sebagai satu alat pertuturan
dan meningkatkan rasa hormat kita pada bahasa itu dengan membetulkannya, yang sama sekali tidak akan terjadi dalam bentuk hina-menghina, rendah-merendahkan, jatuh-menjatuhkan. Moga dengan berbahasa itu kita juga menjadi orang yang elok budi pekerti. InsyaAllah dapatkan buku di hamparan Shamrock Kuseru Namamu ini daripada Jejak Tarbiyah dan juga dengan link yang saya sertakan di bawah. Jangan lupa kongsikan komen anda dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi daripada saya berkenaan dengan video-video yang seterusnya. Semoga ada sedikit manfaat daripadanya. Hingga bertemu di dalam Travelog Tarbiyah dan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day everyone.